Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid At-Taubah, Pinang Tunggai. Terima kasih saya ucapkan pada pihak pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, dan juga yang saya hormati jua Cik Zamri yang sudi membawakan saya ke masjid pada malam ini. Tak dilupakan juga kepada hamba Allah sudi untuk menaja penginapan saya dan keluarga di Taman Seraya Emas. Moga Allah Ta'ala limpahkan rezeki, dan juga kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, abang, adik, kakak yang juga ada di kalangan tuan-tuan ini yang turut sama menyumbang dalam majlis malam ini. Moga-moga dirahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan Allah di rumah Allah di Masjid At-Taubah ini. Dan saya pun tadi suspend pasal kita tolak tadi pukul 12.45 daripada Bangi. Daripada Bangi 12.45. Biasanya kalau cuti-cuti lagu ni memang jam lah. Jadi kita duk seriau. Pasal biasanya kalau pukul 6 duk di juru lagi, sayap keluar. Dia akan keluar sayap. Maka kelajuan boleh jadi kelajuan luar tabi'i. Jadi tapi yang tu jangan duk tiru lah. Tapi Allah Ta'ala permudahkan. Allah permudahkan. Perjalanan tu selamat sampai tadi. Dia nampak juru lepas tol Sungai Dua tu, tengok jam duk awal lagi lah, rasa lega. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan, malam ini kita sama-sama untuk duduk-duduk untuk memperingatkan diri saya yang cakap dengan tuan-puan semua. Lama tak jumpa orang ni, lama tak jumpa orang. Kami ni penceramah ni banyak duk ceramah dengan telefon. Apa ni, online. Ceramah pakai online. Zoom, StreamYard, Google Meet. Mula tak reti orang, guna Google Meet, StreamYard, gena. Payah.
Kita orang Sungai Po, bukan Singapura, Sungai Po. Jadi ke payahlah guna Google Meet, Zoom tak reti. Jadi kita tak apalah. Hak tu boleh pun buat buat gi. Lama sangat ceramah pakai telefon, lama-lama rasa tak sihat. Pasal apa tak sihat? Cakap seorang. Kat sejam cakap seorang tu. Tuan-tuan, kadang kita tanya, kita sendiri jawab. Tuan-tuan semua apa abang? Sihat apa no? Sendiri jawab. Lepas tu, kan kita kalau ceramah online, dia ada agak pengurusi majlis dia. Pengurusi majlis pun pandai. Dengan ini tuan-tuan, marilah kita ambil masa dengar ceramah Ustaz. Payah nak dapat penceramah kita ni. Walaupun online, pakai-pakai dengar dipersilakan. Pengerusi tu pandai, dia dipersilakan. Lepas tu dia tu tak tahu pergi mana. Macam pengerusi kita tak boleh pergi mana, dia kena duduk tang ni, nampak sangat. Kalau online, tak tahu dia pergi mana. Dia pergi bancuh Maggi ke apa, dia buat Milo, bantai lena, agak sejam, dia main balik. Dia pandai dia pandai agak, dia tahu nak kita nak landing bila, dia main macam itulah, begitulah ceramah yang sangat menginsafkan oleh ustaz kita. Dalam hati kita insaf apa, gelak sampai habis. Maknanya dia main bubuh ni, dia bukan dengar pun. Jadi maknanya lah ni dapat jumpa tuan-tuan. Jumpa orang ni rasa lega, lega. Syok jumpa orang. Walaupun dapat jumpa mulut bertutup, semua menapas okey ke maklum? Okey ke? Tuan-tuan sengih pun saya tak nampak, gelak pun saya tak tahu. Jadi orang hak nak menguap senang. Dia mata kalau halus tu tak gelak, tak menguap, antara dua itulah. Cik mata ingat renyih, rupa menguap tu. Tapi tak apalah tuan-tuan, malam ni insya-Allah dengan tajuk yang diberikan pada saya, ganah tajuk ni. Sepanjang saya duduk berceramah tak biasa bawa tajuk ni. Seram tajuk. Biasa dia bagi tajuk lain-lain lah. Tapi dah depa minta buat dah bagi homestay dah, takkan tak ni pula perambat je no. Tajuk dia pasal anak derhaka. Pasal apa? Anak yang derhaka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ada 3 perkara kalau kita buat, maka perangai ini akan mengundang laknat dari Allah, dapat dosa besar. Jangan mimpi nak pergi syurga. Apa dia 3 perangai itu? Yang pertama sekali adalah ad-dayuth. Seorang laki-laki yang tak ada rasa cemburu terhadap bini dia. Bini dia pakai lagu mana, aurat duk terdedah naik, pakai tudung pakai tak? Pakai. Tutup aurat tak? Tutup. Tapi masa dia naik motor, betih duk ada. Betih duk tayang sempoi punya. Orang lalu lalang nak pergi masjid, berapa ramai terjun longkang. Pasal betih punya pasal. Laki dia kata apa? Tak apalah, betih orang tua pun. Dia sebenarnya betih ni dia tak kira tua ke muda. Asalkan ada insang dikira ikan. Kena ingat tu. Budak lah ni bukan kira tuan-tuan. Maklum pun dia terekam. Dulu ada jatuh kejadian, orang tua dah ni 70 lebih dah, balik mayang subuh kena terekam dengan budak dadah. Balik mayang subuh maklum tu bukan ada apa pun, kena terekam. Lalah kena rogol lah 70. Orang tanya maklum, awak tak melawan? Dia kata mula-mula lawan ke? Lama-lama tak larat BP. Biar pi. Teruk. Jadi kena ingat, kita sebagai suami jangan duk jadi dayus. Dayus tu dia tak ada rasa cemburu. Anak perempuan dia ke, isteri dia ke, pakaian lagu mana, aurat dia tak peduli, dia tak kisah dah. Jangan. Tu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak layak masuk dalam syurga, Allah Ta'ala marah, murka terhadap dia. Siapa dia? Seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ni banyak ni jadian. Dia banyak jadian. Setengah orang panggil jentayu, jantan tapi ayu. Dia macam tu. Dia cakap ada lembut semacam lagu tu. Awak je lagu tu tak tahu. Pelik manusia Allah ni tu dia tak larat jadi orang laki-laki, memang tanggungjawab banyak.
Tanggungjawab banyak. Hormat mak bapak, isteri kena jaga, nafkah kena bagi. Tu yang ramai fed up jadi laki-laki yang malas jadi lelaki, dia pergi ajah ha? Tapi saya duk dengar orang cerita lah, macam mana pun laki-laki tu jantan, dia pergi ubah jadi perempuan, hak lain dia boleh ubah, apa alat sulit semua dia boleh buang ejah semua, suara tak boleh buat. Suara dia boleh kepit ada. Janganlah, dia kepit boleh. Kawan-kawan kita yang geng-geng penguat kuasa di belah-belah Kuala Lumpur sana lah, kok belah lorong-lorong tu kan ada budak-budak dadah. Hak budak yang tu pun ada ke? Hak duk sini lah, mari lah, mai lah begitu tu ada ke? Jantan semua tu, tapi tinggi melayut. Tinggi, betih besar bos. Betih besar-besar semua. Tapi bila geng penguat kuasa ni mai, hak lari paling laju siapa? Budak dadah tu mana nak lari? Tak ada lari lah. Hak tu paling senang nak tangkap. Hak geng-geng hak dua alam tu. Oh, payah nak tangkap pula. Lari, woi, lari. Tu dia. Tadi kepit. Mai kena ligan suara jantan mai. Dia mai. Tu. Hak jenis lagu tu punya perangai selagi tak bertobat, takut-takut masuk golongan Allah Taala murka. Dan yang ketiga, golongan yang Allah Ta'ala murka, malah termasuk dalam kalangan dosa-dosa besar adalah uquqil walidain. Apa dia uquqil walidain? Derhaka kepada mak bapak. Derhaka pada mak bapak ni termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab itu kita dalam hidup ni tuan-tuan, muslimin muslimat semua, tak ada lagi kita biasa jumpa ada mak ayah yang bercita-cita anak dia jadi derhaka. Tu tak ada. Kita tak biasa jumpa. Anak dia 5-6 orang. Kita tanya abang, hak sulung ni nak jadi apa? Itulah perasan nak jadi engineer kot perasan. Hak nombor 2 ni doktor lah perasan. Nombor 3 ni apa ni? Nombor 6 ni, hak ni bagi derhaka kot. Bagi dia jahat kot. Semua baik pun payah lah. Bagi seorang jadi jahat, seorang jadi penyamun seorang ni. Curi scrap, curi apa ni, hak ni. Mana ada, tak ada. Semua orang nak anak baik. Kalau pun dia penyamun melaun macam mana sekalipun, anak dia nak jadi baik, anak tu jadi soleh. Tak ada siapa nak anak tu jadi derhaka, tak ada. Tapi pasal apa dalam dunia ini ada juga manusia lahir saja kuih besar dia jadi derhaka pada mak bapak ni pasal apa? Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang dikurniakan anak dalam hidup ni dia kena untung. Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan ada dalam majlis ni, hak menonton ke hak dengar kok radio ke semua ni, siapa dikurniakan anak dalam hidup kena syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Pilah sembang dengan mana-mana hak dah menikah lama tak ada anak lagi tu, tanya pada dia teringin tak? Teringin. Ikhtiar macam-macam buat. Jumpa pakar tu, pakar ni, doktor tu, terjun tasik dayang bunting lah, makan telur ayam kampung lah, apa. Tak jadi-jadi juga, tak lekat. Kadang hak mereka duk projek dalam kebun getah harus semak, hak tu jadi. Pesepa tak tahu. Faham tak ni? Hak tu jadi. Dah senang dapat, senang pergi lempak pula. La ilaha illallah. Jadi apa? Tuan-tuan, baik itu siapa dikurniakan anak kena syukur banyak-banyak. Pasal apa? Siapa yang dikurniakan anak banyak kelebihan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, orang-orang yang dikurniakan anak, antara kelebihan dia apa dia? Insya-Allah kalau dia ada anak tu pula anak perempuan, Allah Ta'ala akan bagi kelebihan pada dia apa? Kata Nabi SAW, man kana lahu salasan banatin fasabara alaihinna wa atma'ahunna wa saqahunna wa kisahunna. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang ada anak perempuan 3 orang. Dia biasa orang kita ni kalau ada anak perempuan ramai sangat, dia jadi segan. Sulung mana? Perempuan. Nombor 2 perempuan. 3 perempuan jugalah. Oh, semua perempuan. Oh, cepat dapat menantu ni. Tapi jauh dalam hati dia kadang dia segan. Dia tak ada hero tu, dia malu. Kita nak abang,
majoriti anak-anak Nabi kita pun perempuan. Banyak anak-anak Nabi kita, majoriti banyaknya perempuan. Dan tuan-tuan ni kalau ada anak perempuan 3 orang dan lebih, dan boleh didik anak perempuan tu elok-elok, jaga dia, bagi didikan dia, jaga semayang dia, aurat dia dijaga elok-elok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di hari akhirat, kunna lahu hijaban minan nar. Anak-anak tu nanti akan jadi benteng api neraka untuk mak bapak dia. Pasal apa Nabi duk sebut anak perempuan je awak, anak lelaki tak ada fadilat ke apa? Tak. Pasal kalau kita duk tanya, antara jaga anak perempuan dengan anak lelaki-lelaki ni, mana lagi payah? Mana lagi banyak fitnah? Main dengan zaman TikTok dah gedik-gedik, melompat-lompat ni, sana rancia, sini rancia, mana-mana rancia berdosa, Oi, jenuh nak jaga. Betul lah orang tua-tua dulu kata, jaga lembu sekandang lagi senang daripada jaga anak dara seorang. Betul? Jaga anak perempuan ni banding dengan anak laki-laki, apa beza? Anak laki-laki dia tak puas hati, tunjuk perasaan, dia hempah pintu, tumbuk sana sini, dia lempak barang, teratu lah. Anak perempuan mana larat nak buat tu semua, tapi dia punya mulut. Betul tak? Dia punya mulut, ayah punya sabak. Ayah tu cakap bukan main elok. Kakak, pergi mayang. Allah mayang. Ayah semalam baru dengar ceramah dia pula, ayah mayang tak mana nak pandai suruh kita. Kecil tengok hang tu. Mujak baru dengar ceramah malam Masjid Taubah ni. Tidak taubat aku ni. Dia rasa nak penyek tau. Mulut dia betul tak? Mulut dia. Mulut dia tu. Ui, tajam tu. Mak cakap elok-elok. Kak, malah mak pun sama. Alah, cakap kita pula diam sama. Mak pun dulu pun tengok album lama, mak tudung tak ada jambui depan siap. Mak tu berasa macam mana? Berasa nak rendam ke apa? Anak perempuan ni, mulut dia. Mulut tu. Anak laki-laki lain, bukan cakap banyak. Dia empah ni sengat tentu lah. Paling kuat dia start motor hilang sahab. Dia balik-balik. Anak perempuan ni tajam dia punya lidah. Baik itu mana-mana bapa boleh didik anak perempuan dia elok-elok, semayang jaga, aurat jaga, maruah diri tu jaga elok-elok, terhindar daripada azab api neraka. Nabi jamin. Bukan senang. Saya dulu ada seorang kawan cerita. Kawan saya ni penguasa jabatan agama di satu negeri itulah. Jadi kawan saya kata, dia kata, lihat, nanti ente pergi ceramah mana-mana, bawalah cerita ni. Ingatkan masyarakat kita. Punya budak-budak lah ni apa nak jadilah, dia kata. Zaman kau duk canggih, dia jadi duk rancak pula. Tuan-tuan tahu, kawan saya ni, dia macam malam-malam macam ni lah, malam-malam cuti-cuti ni kan. Sambutan ambang tahun baru ke Merdeka apa macam tu lah kot. Mereka pergi buat serbuan di hotel-hotel bajet. Kawan saya ni, dia kata setakat sebelum ni dia duk pergi buat serbuan. Adalah suami orang dengan bini orang. Ada? Curang. Ada? Bos dengan setiausaha. Ada? Satu orang yang berpangkat besar jugalah, dengan PA dia, perempuan, ditangkap basah. Ada? Bukan pasal ada tengah hujan, basah. Tak, tangkap basah lah. Tapi dia kata banyak-banyak kes dia jumpa. Had ni tak biasa jumpa. Kes apa? Kami pecah satu bilik. Budak laki-laki tu dengan seluar pendek, duduk atas katil. Lepas tu perasan ada seorang lagi, perempuan lah, duduk dalam bilik ayak. Tuan-tuan, kalau dah laki dengan perempuan satu bilik, tak usahlah duk sangka baik sangat. Takkanlah mengaji tajwid. Nah, mereka duk mengaji kot. Mengaji apa? Laki perempuan duduk satu bilik.
Yang syoknya kawan kita ni boleh tanya, ni, dah menikah ha? Ustaz tu pun soalan pun saja buat gempak ya. Dah menikah, pecah bilik orang, kesaman. Tanya tu buat gempak ya. Ni menikah lagi. Doi, budak tu boleh jawab tu. Doi tapi nak nikah. Ush. Mungkin dalam bilik tu mereka duk bincang kot, tarikh, ada bunga telok, tak ada bunga telok. No, tak ada bunga tinggal telok ah. Ha. Lepas tu ada belayak tu buat apa tu? Ha tu perempuan tu. Ada belayak tu buat apa tu? Apa? Hak penguatkuasa perempuan pi tengok perempuan tu. Ada ni apa ni perempuan pun kena ceramah syaitan tu. Lepas tu pakai baju. Kita sembang di balai. Telefon waris, dia jumpa di balai. Tak apa. Tuan-tuan tahu tak budak laki-laki tu dia pergi capai baju dia baju apa? Jubah. Tuan-tuan tahu tak? Jangan betulkan siaran anda. Betul lah ni. Dia pergi ambil jubah tahu tak? Dia pergi ambil jubah putih. Jubah putih jangan terasa. Nah, tak apa. Ni cerita budak tu. Dia pergi capai jubah putih. Dah lah jubah putih. Serban siap. Ni, serban atas kepala ni. Kawan kita pun pelik. Hampa ni siapa ni? Hampa ni siapa ni? Sebenarnya siapa ni? Budak perempuan tu pula, memanglah t-shirt tangan pendek. Bila pakai baju betul dia, jubah hitam, abaya tu, abaya. Loh. Hampa ni mana ni? Mengaji mana ni? Eloknya pakai ni. Tahu tak depa tu siapa dia maklum? Depa dua tu pasangan pelajar tahfiz. Ngapai Quran. Ya Allah. Tuan-tuan bayangkanlah. Memang itulah setan. Dia kacau orang ikut pangkat. Ikut level. Lagi tinggi darjat orang tu, hang siapa? Penceramah, sempoi. Apa? Ulama, mufti, tok imam, orang masjid. Hak mai lagi terror semua. Pangkat besar-besar semua, board of director punya mai. Hak mana hak baru nak tobat ni dia hantarlah budak-budak praktikal mai. Dia kacau sikit-sikit lah, kacau mata, buang-buang lena, Zat bagi kan, mengantuk-mengantuk, boring-boring sikit. Tu ya. Quran dalam dada, macam mana hampa boleh terlibat dengan benda lagu ni? Tu dia tuan-tuan. Saya nak abang pada tuan-tuan semua ingat. Kita ni jadi mak bapak, didik anak sampai mati. Ingat tu. Setengah orang kata, tak apa anak kita belajar sekolah agama. Ma'had, madrasah, pondok, mengapai Quran, 6 juzuk dah. Takkanlah bab semayang pun nak tegur. Tak. Kena. Mak saya ni tuan duduk dengar tu kena sebut kat ni. Mak saya tu kadang saya balik kampung, mak saya tanya, "Liah, mayang dak i?" Mak saya tak sepatutnya tanya tau, saya ni semayang ke dak lagi. Saya ni penceramah tahu tak? Duk ajak orang, bukan duk ajak orang semayang. Tapi dah namanya manusia, ada lemah, ada lupa, ada lalai. No? Kadang-kadang mak saya pun peringat ke, mayang tak lah. Ustaz. Dia buah-buah tu ustaz. Slow dia bagi ustaz. Dia peringat ustaz tu, Allah. Aduh, lupa. Maknanya apa? Mak ayah, anak kita ni bagus, hebat, tara mana pun, ingatkan dia, nasihatkan dia sampai mati. Selagi hidup. Bayangkanlah, budak mengapai Quran boleh terjebak benda lagu tu tuan-tuan. Macam mana? Yang lagi harunya kawan saya ni pula, dia penguat kuasa dan dia pun ustaz. Tapi bila buat serbu, buat kerja lagu tu, takkanlah pakai jubah serban, bawa file, selerak lari budak-budak tu. Dia pakai t-shirt, seluar jin, tak pakai kepiah lah. Memang gaya tu tak ada gaya ustaz lah. Yang dia tangkap ni orang pakai serban. Bila turun hotel, orang melengung. Orang confused. Ni siapa tangkap siapa ni? Awak terbalik. Jadi terbalik jadi haru jadi. Itulah dia.
Baik itu tuan-tuan semua, dapat kita ni dikurniakan anak, didiklah dengan sebaik-baik didikan. Orang ada anak ni selain daripada tu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kata Nabi, innallaha la yarfa'u darajatu lil 'abdu salih fil jannah. Nabi kata, satu hari nanti bila orang meninggal, ni kita semua meninggal dunia, dan bila kita dah meninggal ni nanti semua ahli qaryah mana hak sekeliling hak mai malam ni semua ahli syurga belaka. Amin. Ahli syurga semua. Masuk dalam syurga, ada orang, dia syurga kan ada tingkat-tingkat dia. Ada orang mungkin syurga tapi tetap syurga lah, walau tingkat bawah pun syurga. Jangan tuan-tuan duk bayang syurga tingkat bawah ni serupa apa homestay kot. Ya, tinggi tu hotel 5 bintang, berbintang-bintang. Dia tetap syurga, dapat masuk pun mujung. Ada orang dia masuk syurga, dia tingkat-tingkat bawah mungkin. Tapi dalam hadis ni Nabi kata, ada orang dia masuk dalam syurga, daripada tingkat syurga paling bawah atau hak bawah-bawah, Allah angkat dia darjat lagi tinggi. Lagi tinggi darjat dia. Jadi ahli syurga tu pun berasa pelik. Macam mana pula aku diangkat darjat ni? Fayaqul, ya Rabbi, inni lihadhihi. Ya Allah, macam mana saya boleh upgrade, naik syurga lagi tinggi? Maknanya orang tu dia sedang dirilah, dia ni amalan kan banyak mana pun. Macam mana dia boleh darjat, boleh naik ke syurga lagi tinggi? Maka Allah Ta'ala pun menyebutkan fayaqul, dengar elok, bistighfari waladuka laka, kerana anakmu yang siang malam duk minta ampun padaku untukmu. Anak hang siang malam duk doa, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Tuan-tuan biasa dengar lagu nasyid tu? Lagu tu saya reka. Lagu nasyid tu lah untuk satu pertandingan nasyid antara sekolah-sekolah lah. Kita buatlah lagu tu. Alhamdulillah, kalah. Alhamdulillah. Jadi dah kalah di pertandingan, kita buh dalam ceramah. Janji masuk radio. Padan. Nah, boleh sekali lagi. 1, 2, mula. Allahumma barik lana fi rozak tanah. Duk makan, amboi. Duk bau itik apa? Silap. Sekali lagi. Allahumma ghfirli zunubi waliwa ya warham kama rabbayani pira. Bagus tuan-tuan, no? Tara mulut tutup, berdengung. Tak tahulah hampa menyanyi lagu apa, janji berdengung. Dia mulut tutup ni, dia banyak menyelamatkan keadaan sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tuan-tuan, jangan lupa doa pada tu. Doa untuk mak bapak kita. Rupanya tuan-tuan ni duk doa kat mak ayah kita, lama dah meninggal. Tahun 70-an, 60-an, 80-an, 90-an meninggal lama dah. Rupa mereka tengah bersedap-sedap, berehat-rehat di sana asbab doa tuan-tuan semua. Doa kat mak ayah masing-masing, jangan lupa. Cuma bila kita dah ada anak, Islam mengajak kita supaya kita kena didik, tarbiyah, bagi didikan sempurna pada anak-anak kita. Macam mana yang dikatakan didikan sempurna pada anak-anak ini? Disebutkan apa? Haqqun waladun ala walidihi sittatun. Tanggungjawab seorang bapa terhadap anak itu ada 6. Ataupun tanggungjawab mak bapa terhadap anak-anaknya itu ada 6 perkara. Ringkas, an yuhsinu ismuhu
wa addabuhu wa yu'allamul kitabah was-sibahah warimayah wa an la yarzuquhu illa at-tayyibah wa an yuzawwijahu iza adraka. Apa maknanya? Pertama, Islam mengajarkan kita memberikan nama yang elok pada anak. Anak kita ini kena bubuh nama yang elok-elok. Pasal apa? Al-ismu 'alal musamma. Nama akan mengikut seperti mana yang dipanggil. Saya ulang. Nama akan mengikut seperti mana ianya dipanggil. Maknanya orang itu insya-Allah perangai itu boleh jadi elok kalau nama tu nama elok. Kadang saya duk perhati juga, ada orang dia punya kerja dengan dia punya nama macam ada kaitan. Kadang-kadang ada seorang kawan kita tu nama Sugiman. Tengok kerja doktor gigi. Oh, Sugiman. Oh, macam ada kaitan. Ada kawan kita seorang tu Mat Saman, nama dia Mat Saman. Kerja JPJ. Oh, patutlah. Mat Saman. Oh, macam ada kaitan. Ada kawan lama kita dululah kerja panggil Haji Bakar. Kerja bomba fire brigade. Oh, kerja bom. Macam ada kaitan lah, macam ada kaitan. Tuan-tuan, nama elok-elok sikit. Dulu ada satu trend orang kita ni, nama-nama dia bubuh nama, dia nak ada cantum-cantum nama. Dia cantum nama pak dengan nama mak. Dia cantum janji ada makna yang elok, tak apa. Jangan cantum satgi jadi kod lain. Mak Maimun, ayah Firdaus pi cantum jadi Firaun. Tak boleh. Dia kena ada makna yang elok, yang jadi elok. Yang pelik-pelik nama. Tapi kalau orang tanya lah nama paling bagus, orang perempuan nama paling bagus nama apa? Nama apa? Janani. Tak dengar maklum. Perempuan nama paling bagus nama apa? Saya dulu ada seorang, dia telefon, dia kata, Ustaz dapat cucu. Oh, baguslah tahniah lah dapat cucu. Laki perempuan? Perempuan. Ni yang nak tanya Ustaz ni, nama apa sedap? Nama apa? Ustaz kan Arab pandai sikit, nama-nama Ustaz sedap sikit. Perempuan kan? Perempuan. Bolehlah nama Maryam. Apa Ustaz? Maryam. Maryam Ustaz. Bagilah nama moden-moden sikit. Maryam. Nama orang lama-lama. Orang lah ni kan nama canggih-canggih. Kadang dengar macam nak bunyi nama peti air pun ada. Kadang ada nama apa? Siti Nur Hibiscus lah apa. Tok dia Kek Wah. Dia nama-nama nak pelik-pelik siapa. Tak tahu jadi apa ni. Dia boleh gelak nama Maryam. Dalam Quran, satu-satunya nama perempuan dalam Quran. Apa dia? Maryam. Jadi sini siapa nama Maryam, kena rasa bertuah. Orang panggil Kak Yam. Maryam tu mulia nama. Orang lelaki ramai. Dalam Quran, nama lelaki-lelaki ramai. Apa contoh nama lelaki-lelaki dalam Quran? Muhammad, Ilyas, Ismail. Itu semua dalam Quran tu. Macam mana? Kau ada? Kau ada. Buah nama-nama Nabi lah contoh. Itu contoh lah. Pertama, bagi nama yang elok pada anak. Yang kedua, wa addabuhu. Agama ajak pada kita, mak bapak, ajak pada anak-anak ni tentang adab. Ajak dia tentang adab. Maaf cakaplah tuan-tuan, hari ni anak-anak kita, generasi hari ni, pi rumah pak menakan, apa adab? Kita dulu zaman pak-pak kita dulu, pi rumah orang pak menakan, rumah mak menakan, pak kita suruh salam, pak long dulu. Oh, kira main dah. Salam dulu ni, salam dulu Budak lah ni pi rumah pak menakan, makcik dia ke apa? Bukannya salam. Password wifi. Main game. Apa punya anak menakan? Saya tak faham Lagi satu perangai anak menakan lah ni,
Jenis kalau pak menakan mai ke kawasan dia, sikit tak pelawar mai rumah. Dia tahu pak menakan dia mai pada Perak, mana Selangor, ada kursus dekat Hotel Park Avenue. Dia duduk Taman Sejati. Pak menakan dia telefon. Mat, ada mana? Biasalah Pak Su, kerja, office. Oh, Pak Su ada mana? Aku ada ni di Hotel Park Avenue ni, ada kursus pula, kursus. Oh, cuti pun kursus. Oh. Bila balik? Bila nak balik? Sikit tak semawa mai rumah. Dia boleh tanya bila nak balik tu? Bila nak balik? Macam tak suka mai tu. Ada tak jenis lagu tu? Ada. Tapi tuan-tuan, kalau jumpa saya, tanya saya bila nak balik, jangan kata kurang ajak. Dah. Maknanya tuan-tuan nak ambil tahu, ustaz duduk di sini berapa lama? Macam tak suka je tanya soalan tu. Dah. Tapi kalau nak menakan macam tak sesuai soalan. Adab. Budak lah tuan-tuan. No? Dulu kita, kalau pik nuri, jenis zaman hidang. Nasi satu mangkuk, lepas tu dia ada lauk tu, jadi makan kok mana pun, kenal tak kenal, janji semeja, makan. Betul tak? Lah catering. Makan, ambil sikit, pergi 2 buah pokok pisang. Balik. Dulu kita mau tak mau, ada sembang. Betul tak? Mesra. Lah tak ada. Saya dulu kalau pingin pak saya pik nuri, ingat lagi lah dulu. Duduk di meja makan, meja kenuri tu lah nak makan, lauk semua ada. Kadang lauk tu jauh sikit, kita jadi panjang badan nak ambil. Jadi gitu, panjang badan nak ambil tu. Ayah saya bawah meja, dia pulas 360 darjah tu. Berat dia bagi kita pun, tak kata apa. Sengak budak lah, dia pibuh Facebook. Malang dapat bapak lagu tu. Nak makan pun payah. #aku yang malang. Budak lah kan semua Facebook, mengadu kat dinding. Yahudi lah, semuanya dinding. Meratap di dinding semua. Sedih sikit, dinding. Wall Facebook tu lah. Kita kena pulas dengan pak, sengak mah. Pelan-pelan dia bang, nak apa habang, jangan ambil sendiri. Sengak nak ambil. Pak hajang adab tu. No? Baik tu Islam ajak kepada kita, didik anak-anak kita tentang adab. Pi rumah orang. Ni musim-musim cuti ni, esok nak pi melawat rumah siapa? Agama ajak kita, jangan duk pi rumah orang dalam 3 waktu. 3 waktu ni jangan duk pi rumah orang. Cari apa? Pertama, sebelum subuh. Dan cari apa sebelum subuh? Awal pi. Awal sangat. Cari apa? Kawan tu duk tonyoh mata lagi. Awal 3.30 main ni awal ni. Nak ajak tahajud sama. Jak-jak raya Cina ni, hang lain macam tu. Tak kata. Yang kedua, jangan duk pi rumah orang bila? Tengah hari. Terus duk pi rumah orang. Biasanya tengah hari tu, orang pakaian dia tak sempurna. Lah musim panas, hangat. Waalaikumsalam. Apa ni? Waalaikumsalam ni. Saya nak pesan lah tuan-tuan ni, anak kita ni dia bukan reti hak halu-halu hak berlari tu. Dia bukan tahu. Nak bagi bihun ke apa pun, habaq kat dia. Bagi salam 3 kali kakak nah, 3 kali. Tengok tak ada menyut, tak apa, U-turn balik. Tok Sodok bagi salam sampai kasak. Kadang budak kenapa? Tidak lagi tak buka pintu. Assalamualaikum. 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 Lama duk bagi salam. Lah. Anak kita tu balik. Lari. Muka pucat. Hai. Kakak siapa? Makcik, pakcik tu ada tak? Ada. Tapi awak muka siapa? Lari siapa? Ligan ke apa? Ada.
Makcik tu pakai kain batik. Makcik tu pakai kain plekat. Maknanya hang pi salah time. Depa tu tengah aktiviti co-curriculum. Musim cuti. Faham tak ni? Maknanya tak ada dah hang pakai mana dah, budak tu duk panggil rimah aku. Api pun kau. Janganlah mengacau orang. Kadang-kadang dululah di perumahan saya di sana lah, depa pandai budak-budak ni kalau hari raya lah. Assalamualaikum. Tak buka pintu. Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Apa pandai sebut nama kita. Buh nama kita pula dah. Jangan. Ajak, itu adab nama dia. Adab. Ajak pergi rumah orang, mai ke masjid. Ni semua ada adab dia. Sebab itu pendidikan anak ini bermula pada kecil. Apa lagi dalam Islam mengajak pada kita? Ajarkan pada dia menulis, membaca, atau senang faham, hantar dia pada guru, pergi sekolah mengaji, belajar. Ajak dia berenang dan memanah. Bagi dia makan daripada sumber yang halal. Sumber yang halal, jangan duk menipu. Mana-mana hak duk menega ni tuan-tuan, menega elok-elok, jangan duk menipu. Hak mana menega apa? Apa? Madu. Jujur. Jangan menipu. Orang tanya habaq betul-betul. Ni apa ni, asli ke apa asli? Oh asli. Saya tipu-tipu tak ada. Ni sarang duk sebelah ni, takkan tipu. Ini asli baru ambil jauh punya ni apa. Kadang tipu. Maklum tu minum, dia sakit, koi sakit pas minum. Tipu punya. Payahlah ni nak cari madu hak asli. Kawan saya kata, kalau nak cari hak betul-betul asli lah, jalan nak pi Greek tu, tepi-tepi jalan tu, ada agak orang-orang asli duk jual tepi-tepi jalan, ada. Yang aslinya dia pun pandai dah lah ni. Dia pandai dah belajar dengan siapa, tak tahu, dia pandai dah. Dulu dia lurus lagi, ada duk pandai menyucuk dah. Nipu juga. Dengan duit haram pi suap anak bini. Apa cerita? Jangan lagu tu tuan-tuan, menega jujur, menega elok-elok, jangan duk tipu orang, jangan duk tipu. Saya paling geram sekali kalau bulan puasa, kuih apa? Buah Melaka. Dia uli besar bola golf. Kita kan lapak, penceramah kan banyak lapak. Bulan puasa pula. Jadi masa nak berbuka tu syok lah tengok bulat besar punya buah Melaka dengan nyok hijau tu kan besar. Oh ni puas ni. Sebiji padan cukup dah kot. Kali kita makan lama kemam. Tak pecah-pecah. Tak jauh sungguh dia punya Melaka. Melaka dia jauh sungguh. Lama-lama baru pecah. Sikit dia letak menipu. Saya nak pesan betul-betul ni, hak mana menega-menega kat luar tu, jangan menipu nah. Jangan menipu. Baju hitam ni kerap kena tipu ni. Tak larat dah ni. Menipu banyak. Ampun menipu ustaz yang memang doa orang dizalimi. Jangan. Dah lah musafir. Doa musafir pula. Jangan. Tolonglah. Jangan menipulah siapa-siapa pun. Duit haram pi suap anak bini pula. Takut jadi tak elok nanti. Dan yang keenam, kahwinkanlah anak kita itu bila sampai masanya. Bila sampai tempohnya. Cumanya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai duk tanya, lagu mana ni anak-anak boleh jadi derhaka? Pasal apa anak-anak ni boleh terjebak jadi derhaka ni? Pasal apa? Mai ikut mana? Tuan-tuan semua, kita tak nafikanlah. Setengah di kalangan masyarakat kita, anak dia kuih besar jadi kuih kurang ajar. Cakap kasar. Tak tahu dengan mak pak dia buat lebih kurang lah. Pasal apa jadi lagu ni? Mungkin jugalah kadang kita tengok satu bab, mak pak dia pun masa kecil-kecil dulu layan dia tara mana. Kadang layan anak pun kasar sangat. Tak boleh lagu tu.
Maaf tuan-tuan, saya ni kadang duk jumpa agak kawan-kawan, dia duk mengajak sekolah. Satu hari ada anak murid dia ni sapu sampah. Di sekolah lah sapu sampah, sapu. Kawan kita ni guru. Tengok anak murid duduk sapu sampah bagusnya, tengok jadual bertugas bukan nama dia. Maknanya dia rela nak sapu lah, nak sapu sendiri, bagus. Jadi kawan kita ni yang cikgu ni pujilah, bagus. Katalah nama Aiman lah, no. Aiman tak kisah, sajalah. Bagus Aiman, no, duduk sapu bagus. Teriak budak tu, lari pergi belayak. Loh, hak cikgu ni pula, salah cakap ke? Aku kata bagus tadi. Riau pergi belayak, nangis, teriak. Kau hak cikgu ni berasa silap cakap ke apa? Lama sikit pi belayak tu, tandas tu, panggil Aiman, okey ke? Dia tengah duk sedu-sedu. Duk lagu tu. Awak, pasal apa? Cikgu salah cakap ke? Budak tu kata, seumur hidup dia, sampailah dia darjah 3 ni, mak pak dia tak biasa kata dia bagus. Yang dia selalu terima bodoh dan yang sama waktu dengannya. Masjid tak sedap pula bagi contoh pun. Ceramah di dewan tak apa. Hak yang tak elok hak binatang-binatang semua keluar, daripada kecil dia kena. Buat hak ni tak kena, hak tu tak betul, mencarut maki semua kena. Sekali orang kata dia bagus, dia teriak, dia rasa macam ya Allah, seronoknya orang puji. Tu dia tuan-tuan. Saya tak pernah sangka rupa dalam dunia memang ada mak pak lagu tu, no. Tak tahulah kok panah baran darah tinggi ke apa, atau orang lain ada agak darah tinggi tapi tak ada sopa hang. Siapa tahu, no. Jadi dia ada jenis pak jenis nak marah manjang, tak ambil tahu pelajaran anak, tak tahu, tak ambil tahu langsung. Balik panas-panas tengah hari dapat nasi. Lapat. Bini pun main lambat masak apa ni? Kata menu Menu aku tengok ikan ni. Tengah duk panas-panas, lapak-lapak, anak main huluk keputusan. Pak, apa? Nanti pergi sekolah balik dah. Awal balik. Memang masalah balik. Apa ni, Ni keputusan, Pak. Dia teruk hang ngaji apa ni? Matematik D. Teruk ni bahasa hang C. Hang cakap apa ni? Siam ke apa ni? Teruk yang ngaji apa ni? Hang teruk. Pak, nanti Ustaz. Awak nak tanya pasal tadi duk kemas-kemas bilik pak tadi, jumpalah keputusan lama pak dulu masa sekolah. Nak tanya nak lempak buang ke nak simpan? Ni paknya. Taruh baliklah. Pak dia punya. La ilaha illallah. Itulah. Dia kadang mengata orang dia yang lebih. Kata anak pemalas, dia dulu serupa. Ingat, kita kena muhasabah balik. Baik tu kadang ada setengah anak-anak ni, dia boleh jadi perangai lagu tu. Kadang-kadang kita kot tengok balik, kita ni sama. Sibuk sangat menega, anak tak peduli. Sibuk sangat kerja, anak tak ketahuan hala jadi. Saya dulu cik-cik teringin, minat sangatlah tengok Ultraman cik-cik dulu. Ultraman paling syok sekali, part lampu menyala, sakaratul maut. Saya ingat ayah saya kata, maghrib, mayang. Kadang ada hari dia ajak saya pergi masjid, ada hari mayang di rumah, ikut dan dia lah. Tapi maghrib. Saya kata, ayah sikit. Ayah saya kata, Ultraman ni lah sampai kiamat pun ada. Dalam hati saya, ayah ni mana tahu. Rupanya Ultraman tu sampai hari ni ada. Pak saya tak ada dah. Tapi punya dia nak ajak dalam hidup ni, hang duk syok sangat tak mana, semayang jangan lupa. Orang yang jaga semayang, insya-Allah perangai jadi elok. Tuan-tuan tahu tak, kawan-kawan saya banyak duk mengaji luar. Hak luar tu pula bukannya Mesir, Jordan, Saudi, Yaman, Syria, Rusia.
United Kingdom, London, Australia, New Zealand, belajar hak luar-luar, hak negara majoriti bukan Islam. Kawan-kawan saya kata, mujur semayang. Sana mana nak dengar bang, azan. Macam kita mana nak ada dengar sangat. Dia kata, mujurlah semayang ni ada. Semayang yang duk jaga. Dia kata, bayanglah liah, pi kelas, pi kuliah apa, pi kelas. Duduk sebelah-sebelah dengan Mat Saleh tu. Musim panas, dia punya pakai, panas aku tengok. Singkat semua pakai. Kita ordu, kiri kanan. Sana duduk, mana ada lelaki perempuan. Mana mai duduk dulu, mana dan duduk. Kena dia kata sekali tu dia paha kiri kanan. Tengok berdosa, tak tengok rugi, dia kata. Aduh. Tapi tengah duduk lagu tu dia kata, pas kelas tu pi mayang lohok. Allah. Ingat Allah. Tobat. Lepas kelas pergi jumpa Mak Saleh ke apa, orang merapu tengok orang Zat apa. Baru nak mengarut Zat, asal Allah. Ingat Tuhan balik. Allah tengok pula dah tadi. Pas main Zat pergi main di padang. Mengarut merapu apa Zat. Allah maghrib pula. Allah maghrib. Allah tobat. Pas maghrib adalah merapu sikit malam-malam. Isyak pula Allah. Allahu Akbar. Allah. Orang Islam kalau siang malam jaga semayang, tak dan buat dosa. Hak duk dan buat dosa ni pasal tak sibuk dengan ibadat. Tu lah. Apa kalut tengok dengan ibadat, dengan program dia, dengan ilmunya, ibadah yang mana nak dan semua tuan-tuan. Tu, sebab tu anak-anak kita ajak dia semayang, jangan duk tinggal tu lah. Tapi kebanyakan yang boleh jadi ni juga mungkin faktornya mak bapak salah didikan. Tapi ada juga setengahnya tu, didikan betul dah, bagus dah. Lah anak tu nak jadi lagu tu juga. Saya nak abang lah tuan-tuan semua, saya tak pernah sangka dalam hidup nak jadi lagu ni. Ada setengah-setengah keadaan ni tuan-tuan, kita tak pernah sangka. Ada setengah anak tu sanggup dia buat lagu tu kat mak pak dia. Ada kawan kita cerita dulu, dia pi semayang mengimamkan solat jenazah. Masa dia imamkan solat jenazah tu, bunyi orang duk kukik-kukik gelak keluar lah. Dalam ni orang duk semayang jenazah, hampa duk gelak buat apa? Hormatlah, dalam ni ada jenazah. Gelak kat luar. Habis selesai semayang jenazah tu, adalah 2-3 orang nak pergi tegur. Hak duk gelak-gelak tu lah. Hampa tahu tak dalam ni duk semayang jenazah tadi? Dah lah hampa tak mayang. Duk gelak-gelak pula. Tuan-tuan tahu tak? Hak duk gelak tu siapa dia? Anak arwah. Anak si mati. Rupanya depa tu, mak tu meninggal, tak semuanya balik. Abang hak sulung tak balik. Dia telefon adik-adik dia kata, tolonglah selesai dah. Telefon orang masjid, tolong Zat dah, mak kami mati dah. Tolonglah, tolong buat apa yang patut. Apa duit tak cukup kami hantar. Punya teruk. Orang tua tu daripada hidup hampa tak balik kampung, dia dah meninggal pun tak balik, kirim duit saja untuk orang semayangkan. Dah lah semayangkan, yang semayangkan mak hang bukannya anak, orang lain. Allah, sedihlah tuan-tuan. Sedih sungguh dapat anak jenis lagu tu. Pelik lah. Tapi buat macam mana? Tapi saya ni cerita ni habis sinilah tuan-tuan. Cerita ni habis sinilah. Ini kejadian sebenar, memang betul-betul jadi. Ni depan mata saya. Tuan-tuan, saya tak tahulah nak kata lagu mana tuan-tuan. Saya ada pi satu rumah, yang mana rumah tu ada seorang tua laki-laki. Bini dia saya tak tahulah pi mana, tapi dia tinggal seorang, sebatang kara. Dia duduk seorang. Tuan-tuan tahu tak? Saya pi rumah dia, maaf cakap, tak ada langkah masuk, busuk yang amat. Busuk sangat-sangat. Dia bercampur. Busuk kucing ada, busuk macam najis ada busuknya. Ada ke orang tinggal rumah lagu ni? Ada. Pakcik tu lah. Dia duduk seorang. Saya bila tengok macam tu kan, saya mula terfikirkan macam manalah masa depan saya nanti. Dalam ramai-ramai anak-anak kita,
Siapalah yang akan sudi nak jaga kita? Tuan-tuan tahu tak, pakcik yang saya pergi melawat tu, anak dia rumah dekat. Anak dia rumah dekat, keliling rumah tu anak dia. Bila kita tanya, Pak siapa lagu tu? Pak jadi lagu tu pasal apa? Dia tak mau duduk dengan kami. Dia main duduk dengan kami sat, dia kira nak balik rumah dia balik. Tak apa. Orang tua ni kadang memang lagu tu. Pi mana pun dia teringat mana? Rumah dia balik. Rumah hak titik peluh dia duk bina dulu tu. Dia teringat, tak apa. Tapi takkanlah nak biar rumah pak kita lagu tu. Anak, rumah sedap, aircon siap. Mandi, water heater, pemanas air ada siap. Rumah pak hang jadi apa? Tuan-tuan tahu rumah yang saya pergi tu? Tingkap serebeh. Sawang jangan duk kata. Saya ingat penyamun masuk, teriak. Tak ni sungguh. Tak sungguh. Penyamun mai pun teriak. Saya ingat duit samunan tu. Duit hasil curi tu. Saya ingat. Dia wakaf kat palung tu. Nampak ambil. Kalau macam ni punya gaya lah. Pasal penyamun tu pak dia meninggal dah. Kan? Jadi kalau pak saya masih ada, mesti tak gamak lagu ni. Tak ni hak penyamun tu saya reka lah. Pasal apa? Makanan pakcik tu masa saya pi tu, dalam mangkuk ada tom yam. Dalam tom yam ada lalat. 3-4 ekor gedik. Sebelah tom yam ada Whiskas. Makanan kucing. Pakcik tu pula, dia jenis ingat tak ingat. 92 umur. Malam lampu tara ada tak ada? Ada tak ada? Dia ikut dan ya. Lagu mana kalau dia pergi seluk ambil Whiskas? Tergama anak boleh biak lagu tu no. Hampa boleh tidur lena di saat mak tengah sakit, orang tua, pak kita dalam keadaan lagu tu. Tergama hampa no. Saya bukan nak kata apa. Dalam satu hadis, amboi cengih ustaz. Aboh tajuk ni memang lah. Dia jadi cengih, tergeram kan. Pasal jadi sungguh. Tuan-tuan ingat ni betul-betul semat dalam benak fikiran kita ni betul-betul. Ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullu dhunubi yuakhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa. Dengar. Nabi kata, setiap dosa-dosa kita, ni semua ni, hak cakap ni pun banyak dosa, hak dengar pun serupa lah. Kita semua banyak dosa. Nabi kata, dosa-dosa kita, Allah Ta'ala akan apa? Balas. Ni apa orang panggil apa? Pembalasan dia bila? Yaumul qiyamah. Akhirat nanti, pembalasan dia. Hampa dah buat apa tak kena ke apa nanti kan? Akhirat nantilah kena. Cuma Nabi kata illa, kecuali. Kacau siapa? Kecuali illa, except, orang putih kata uquqil walidain, kecuali derhaka pada mak bapak, tidak akan ditangguhkan sampai kiamat, kecuali akan dibalas sebelum mati. Dengar elok-elok, Nabi pesan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi kata, kebanyakan dosa-dosa kita, pembalasan dia nanti akhirat. Kalau yang taubat, selesailah. Hak mana tak dan taubat, meninggal mengejut, aksiden, tak dan taubat, kiamat nanti kena. Tapi ada dosa, tak dan kiamat, tak dan hang mati lagi, sebelum hang mati, hang pasti kena. Kenapa? Kena pembalasan dia balik. Apakah bentuk dosa tersebut? Derhaka kepada ibu dan ayah. Derhaka pada mak pak ni Tuhan tak tangguh. Dunia lagi hang pasti kena. Pasti kena. Tapi bila dengar je hadis ni, tuan-tuan jangan pula duk baca, kami tengok depa tu okey.
Tak ada apa pun. Okey. Duk relax, tak ada kena apa pun. Nyamuk mencuri ke apa, kereta tak rosak, rumah tak bakar apa pun. Dia sebenarnya azab dari Allah ni kita tak payah duk cari. Dia boleh mai pada bila-bila masa. Siapa sangka ada rumah kawan-kawan kita boleh kena puting beliung. Kita tak katalah hab kena puting beliung tu derhaka. Tak. Kalau Tuhan nak buat mai benda tu, benda hak biasa duk tengok luar negara, dia boleh mai sini dah. Dia boleh mai lah ni. Baik itu tuan-tuan, berbuat baiklah pada mak bapak kita selagi mereka masih ada. Sian kat mereka. Maaf cakap tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup pasti toso duk tipu. Takkan ada anak yang tak pernah kecil hati dengan mak bapak dia. Takkan tak pernah ada mak pak yang tak pernah tak kecil hati dengan anak-anak. Mesti ada punya. Kecil hati di sana sikit mesti ada. Tapi dalam Quran Allah mengajarkan pada kita, layanlah orang tua kita dengan sebaik-baik layanan. Birril walidain. Tuan-tuan, mak ayah kita ni memang dia takkan sama lagi macam dia masa muda-muda dulu. Masa muda dulu dia kuat, dia larat. Kadang-kadang mai masalah apa pun dia boleh tanggung seorang-seorang. Lah ni sakit sikit pun dia nak habaq dengan anak-anak, betul tak? Dia sakit sikit, dia lengoh pun dia nak habaq. Dulu masa dia muda-muda dia tak berasa pun nak habaq apa buat apa. Dia boleh tanggung sendiri. Tapi lah bila dia dah berumur, dia ada rasa dia nak cerita, dia nak habaq ke anak-anak. Anak-anak pula buat tebal telinga, buat tak faham bahasa. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia ada ayat, dia ada bahasa yang anak-anak kena faham. Orang tua kita ni bila dia duk habaq kata derian dah keluar ala manggih lah, moktan lah apa keluar banyak berenyut, moktan merah lah, tu maknanya apa? Tu maknanya apa? Dia nak suruh, dia nak habaq, baliklah. Tapi awak lah ada anak tak faham bahasa. Lo moktan apa? Derian mana tu? Nak banyak anak. Kalau lagu tu lah cadang lah mak kan. Depan masjid tu buatlah menega sikit. Nah, moktan banyak sangat. Daripada hitam atas tanah tu, menega lah sikit. Jual lah. Seikat berapa-berapa kan. Buat passive income. Anak punya tak reti mula. Mak tu dia ada bahasa dia. Tuan-tuan biasa tengok tak iklan dulu-dulu ni? Iklan apa? Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa tu nak? Burung murai. Dulu iklan Petronas banyak yang syok-syok noh, yang memang sebab lah. Dia sat je. Dia nak abang kata, orang tua-tua ni soalan dia sama je. Kita balik jauh-jauh dia tanya tu lah. Macam mana kerja? Okey. Kerja bagus. Kita rasa balik 2 bulan lepas soalan tu dah. Tak tukar lagi tempat kerja. Tu ada orang kata, tak apalah Ustaz, kami ingat nak rakam, pibuh dalam grup WhatsApp. Mak, kalau tanya lagi kerja lagu mana, pasang balik. Amboi, bukan lagu tu. Mak ni dia nak cerita, dia syok, dia seronok. Maklum-maklum kita muslimat-muslimat hak main masjid, dia duduk sembang sesama dia, sembang pasal apa? Sembang masa zaman kerja? Tak dah. Dia sembang pasal anak-anak dia lah. Anak dia baru ni balik pakai kereta baru. Plastik tak buka lagi. Oh, syok lah, aircon. Sejuk. Bosa sedak, bosa sejuk. Kelik kapung orang, oh bosa sedak. Nak aircon dia kata Maybing, X70. X70 Proton. Oh, kita asyik beri. Faham tak ni? Geno tak faham ni. Kan? Dia syok, dia seronok. Tuan-tuan percayalah, mak ni, pak ni, dia seronok satu benda, dia duk cerita tu kat 2 tahun. Anak dia bawa pergi makan air kacang dekat Pantai Murni, dia duk sebut tu. Dia syok. Anak dia bawa pergi makan sotong Tembun Jahat. Saya ingat sotong tu kena main masjid ni.
baru dia taubat. Majid at-taubah. Kan? Dia duk cerita tu, kata kat anak tu tak payahlah, anak tu nak belanja juga. 2 tahun dia duk cerita tu. Maknanya apa dia apa? Dia seronok. Hiburkanlah mak ayah kita. Selagi dia ada, jom. Bagi dia syok, bagi dia happy. Kadang-kadang kita ni sebagai anak rasa susah, tak apa. Macam mak saya kadang-kadang dia bukanlah jenis minta apa sangat. Dia suka siakap. Tanya nak langkawi ke siakap sik? Langkawi je no. Kan? Mak saya tak ada apa, dia mau siakap 3 rasa, cukup. Tapi ada setengah tempat, mak saya request dia nak siakap 4 rasa. Banyak ni. 3 rasa waktu makan, 1 rasa masa bayar. Masa bayar tu rasa macam-macam kat lah no. Rasa menyesal, rasa taubat apa tak tahu lah kan. Layannya lah orang tua ni dia seronok. Ingat lagi kawan saya tu. Tanya, mak dia baru habis edah. Pak meninggal. Mak, apa teringin? Jom, bawa berjalan. Nak pergi mana? Mak berasa nak pergi Zoo Taiping. Mak ni apa? Zoo buat apa? Teringin tengok badak sumbu. Teringat kat Pak Hang. La ilaha illallah. Mengarut. Kuih Pak meninggal jadi klaim pula mak ni. Lama sangat cemui duduk rumah masa edah kan. Teringin nak berjalan. Zoo, menjadilah zoo pun. Syok. Jomlah hiburkan orang tua kita selagi ada. Tapi tengok tuan-tuan ni nampak macam ramai tu apa nak ada dah ni. Kadang saya duduk ceramah kadang, apa ustaz cerita bila ustaz duduk muda lagi. Ada mak, ada apa dah. Saya ustaz, bapak tak ada, apa pak sendiri tak ada, apa pak mentua tak ada dah. Macam mana saya nak berbakti, nak dapat pahala juga serupa orang ada mak pak? Saya cadang sajalah. Carilah pak mentua baru. Saya cadang. Buat tak buat belakang cerita. Macam mana? Itu panjang cerita ustaz. Isi borang semua. Itulah kata tu. Habis nak pahala. Buat lah mana boleh. Mana boleh. Baik itu ingat tuan-tuan ya. Kita ni dalam hidup berbakti pada orang tua takkan pernah hidup kita akan pernah sempit. Malah dalam hadis-hadis pun Nabi cerita, orang yang berbakti pada orang tua ni, Allah akan bagi jaminan kemudahan dalam hidup dia. Allah pemudahkan jalan hidup dia, macam-macam dia akan dapat. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ini kebanyakan daripada orang yang Allah akan mudahkan jalan hidup dia siapa? Selain daripada orang yang birrul walidain, berbuat baik pada mak bapak, yang seterusnya wal aqrabin, dia juga orang yang berbuat baik kepada kaum kerabat. Tuan-tuan ni ada duit, ada rezeki, ada harta tuan-tuan. Sedekah paling afdal pada siapa? Pada siapa? Nombor 1 pada siapa? Sedekah. Tak dengar? Siapa dia? Nombor 1 sedekah paling afdal. Sedekah kepada mak bapak. Kadang ada orang dia sibuk sedekah hak lain dulu. Mak pak dia rumah RM1. Ni lagu ni punya rumah. Apa cerita? Hampa duduk sedap punya rumah, syok. Mak macam ni punya rumah. Kesian. Kadang saya dulu terlibat dengan NGO, duk pi bagi sumbangan bantuan-bantuan kan. Ada rumah orang tua kita biasa jumpa, kesian sungguh. Peti air ikat pakai tali tutup. Tahu tak tali hak yang kan kalau budak naik basikal kan ada tali cangkuk tu. Peti air dia kalau tak ada tali tutup duk tenganga. Ikat tali. TV buka pakai empuk. Pam. Apa ni? Pelik lah. Anak berkerjaya belaka. Sumbang mak bapak dulu. Patutlah hampa hidup tak pernah cukup. Hidup tak pernah cukup, tak pernah tenteram. Sebab benda tak kena dengan mak bapak, tak settle. Lepas sedekah pada mak bapak, siapa dia? Wal aqrabin, kaum kerabat. Ada tak pak menakan, mak menakan kita yang susah-susah, ada tak?
Kadang saya kan kita cucuk duit di bank, kita keluar daripada cucuk duit di bank tu dengan duit baru simpan dalam wallet kita tu, kan ada orang duk tunggu depan bank. Assalamualaikum. Kadang dia lah bawa ropok lah, repek lah apa kadang kan. Tak, kita tak hina dia. Tak, dia pun manusia, kita manusia. Beza rezeki saja. Tu je, tak ada apa pun. Tapi jauh dalam hati kita, mana adik-beradik hang? Mana adik? Dia ada adik-beradik tak? Tak, orang tu ada adik-beradik ke lahir buluh betung? Mesti ada adik-beradik. Mana adik-beradik hang? Disebabkan kita ni jenis tak tolong adik-beradik lah. Sibuk tolong orang lain. Tahu-tahu, pak menakan dia, bos besar dekat tu, awak anak menakan, tolong orang lain. Adik-beradik dulu. Bagi bantuan lah PKP punya susah lah, support adik-beradik kita dulu. Patutnya. Tapi yalah, mungkin tolong adik-beradik ni dia tak berapa nak glamour sangat. Adik-beradik dulu bergaduh masa kecil, malas aku bagi ke hang. Macam tu. Padahal agama ajak, tolong mereka tu dulu. Lepas daripada adik-beradik, orang susah semua, siapa lagi yang kita nak kena tolong? Siapa dia? Ni, rumah Allah. Sedekah tuan-tuan, untuk rumah Allah ni. Saya nak abang tuan-tuan. Saya cukup cemburu, jealous sungguh. Mana-mana orang di kalangan kita, hak jenis duit tak berkira. Duit tak berkira ni. Pantang masjid sebut. Assalamualaikum tuan-tuan, insya-Allah kita ingat. Kita nak tukang kapet baru. Kapet kita ni sujud jadi berjalok dari. Jadi kita nak cari kapet, hak sujud tu dia tenggelam petang ni. Tenggelam dalam 2 meter tu, dalam banyak khusyuk sikit. Jadi kita perlulah sumbangan tuan-tuan. Jadi derah. Dia derah, dia cari tabung mana, dia kira bukan nak korek, kira nak buh lah. Janganlah ni korek tabung macam kena mandi jenazah lagi. Dia kira nak bubuh tabung lah. Anak siapa pula ni? La ilaha illallah. Ayah ceramah ni satgi lah main. Anak saya Ahmad Afnan. Doa menjadi orang soleh, Dia dah lama tak ikut ayah dia ceramah di masjid. Dia seronok kali tu melompat sekali mai. Tuan-tuan nampak tabung ni malam tak ada tabung golek malam ni, tak ada. Tabung golek tak ada. Goleklah sekali, lalu sekali alang sebut ni kan. Lalu sekali masuk. Biar dia banyak singgah sikit. Jangan dia laju sangat RFID. Bagi dia ada singgah-singgah sikit sekala tuan-tuan. Masuk bagi sumbangan. Sebab tuan-tuan, kadang kita tengok orang yang banyak menyumbang, bersedekah, berinfak untuk rumah Allah ni, Allah Ta'ala suburkan rezeki dia. Rezeki dia makmur, rezeki dia memang berpanjangannya. Ni kipas ni sumbangan orang ramai ke apa ni? Kipas HVLS ni orang ramai punya sumbangan ke ataupun mana peruntukan ke apa ni? Orang ramai kot tuan-tuan. Dia kipas macam ni tuan-tuan, ni mahal ni. Ni kadang 35 ribu pun ada. Tapi ni saja cerita habis sini lah. Kawan-kawan saya ramai tok imam. Mereka nak cari hak murah. Kipas lagu ni punya besar ni, dia takkan dapat 15 ribu, tak ada. 15 ke bawah takkan dapat. Kalau dapat, muhung tu. Muhung tu maknanya apa? Tuan-tuan beli tu hak tipu punya. Dia ada. Kalau tipu punya macam mana tuan-tuan? Kipas lagu ni, dia takkan laju. Dia taruh ni lah. Dia angin-angin pantai. Kalau hak jenis tipu punya, ni saja nak pesan lah, tips kalau nak beli kipas besar di rumah lah. Di rumah Ustaz, habis terbang dapur semua. Taklah contoh lah tuan-tuan, duit banyak semua ni, amin. Kipas lagu ni, mereka pergi beli hak tipu, derah yakmat tuan-tuan. Dia ada 2 suih. Satu lambang kora, satu lambang arnab. Hak kora tu plan, taruh ni ya. Hak arnab tu dia punya terbang. Derah, dia laju. Dah lah orang lelaki main surau, main masjid, mana pakai spender. Dia punya terbang tuan-tuan, selak habis. Ingat lah. Jadi tuan-tuan hak mana bagi sumbangan pun kena reti lah sikit. Barang-barang ni jangan kena tipu. Jangan. Ni betul ya, ni bagus lah ni. Ada orang komplain, apa kipas punya besar tak laju. Pak Long, hang nak laju kah?
Tengok sekali apa jadi lagi, takut menyesal ya. Takut dia tak boleh derah sangat. Dia memang terani ya. Terani ya. Mana yang bagi sumbangan untuk masjid, tiap kaki persegi ni semua, pahala tak pernah putih. Orang panggil apa? Pencen kubur. Tuan-tuan diam-diam dalam kubur, sat lagi meneru mai. Doa siapa dia? Tu dia mai. Oi, ni doa siapa dia ni? Doa dari anak-anakmu yang soleh. Duk tak lama sat lagi mai pula ni doa. Ni apa ni? Kamilah kunjungan pahala daripada sumbangan wakaf Quran. Allah dia mai. Lepas tu mai pula anak siapa dia mai lagi ni mai. Lepas tu pula dia mai pula cahaya 3-4 mai ni. Banyak pula cahaya ni, amalan apa ni? Kamilah doa daripada isteri-isterimu. Tu dia. Terang kubur. Tuan-tuan tak faham ke apa ni? Eloklah tuan-tuan ni. Jadi syok terang kubur tu. Lepas tu mana orang hak suka sedekah, mana yang wakaf ni tuan-tuan ni, kita doakan dia, rezeki dia berpanjangan, subur, makmur. Ni, mana yang duk wakaf kipas-kipas ni, yang ekon-ekon ke apa, Allah syukur. Betuah dia. Duk dalam kubur, sejuk. Mayat sebelah tanya, bang, tanya sikit, awak kubur abang sejuk? Tu ke? Sejuk. Saya pun terasa sejuk ni. Saya ni dulu rajin duk wakaf kipas. Lepas tu mereka lupa tutup. Sejuk sampai ke kubur lah. Tu ke? Dah ni sembang lah kan, kata kitab pula. Ni saja menambah cerita murung lah sikit sekala tuan-tuan. Nah, jomlah kita bersedekah. Wakaf. Jom kita bagi sumbangan. Mana tabung ada, bagi. Pasal apa? Esok subuh belum tentu hidup. Malam ni ada peluang, malam ni ada kesempatan, jom kita sumbang sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala subur, makmurkan rezeki kita. Dahlah tuan-tuan ni semua anak-anak soleh, anak solehah kesayangan mak bapak, dan tuan-tuan kesayangan Allah dan Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah tuan-tuan, setakat ni saja sembang-sembang kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga ada kebaikan. Moga-moga ada juga barakah di setiap apa pesanan yang saya sampaikan ini. Moga kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan kesejahteraan mak bapak kita, sama ada masih hidup atau telah lama meninggal dunia. Untung mak bapak kita dapat kita selama mana dia hidup, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa anak-anak pasangan kami ya Allah. Kurniakanlah kami kejayaan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang makmur, rezeki yang berkat kepada para penyumbang-penyumbang, kepada orang-orang yang tak pernah kedekut akan hartanya untuk disumbangkan ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menyayangi kami, anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah jua kami anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Kurniakanlah kami anak yang mampu mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup seluruh ahli qaryah Masjid At-Taubah Pinang Tunggai ini ya Allah. Keberkatan hidup dan juga kemurahan rezeki buat mereka semuanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan semua, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada pihak masjid, juga pada Pak Suzam, Cik Zamri kita yang sudi bawakan saya pada malam ini, dan tuan puan semua, tak lupakan mak saya, isteri saya, anak-anak saya semua ini. Moga Allah Taala berkati kita semua. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.